Okay, pelajar, we shall start. Okay, 7:51 dah. Okay, I think we are late. Okay, I don't want to drag too much. Okay. Okay, now let's start balik dengan bab yang kita dah sampai tadi. Okay, right. Ramai yang keluar lagi. Priyashwini, hai. Relax lagi. Cepat. Kishan, nice background, Kishan. Okay. Alright, now pelajar, let's go on. Okay, pelajar, tadi cikgu dah cerita pasal bab 3 yang kita mula dengan agraria maritim, right? Betul kan? Okay. So kita teruskan sekarang, okay, dengan bab yang sama, okay, bab 3, agraria dengan maritim. Pelajar, kalau kamu tengok, maritim dah ditanya 3 kali, agraria ditanya 2 kali saja. So the reason why I have been targeting more on agraria, sebab dia, kalau kamu tengok, dia adalah yang paling famous dalam trial exam tahun ni. Okay, dia paling banyak. Okay, dia paling banyak dan dia mempunyai possibility yang kalau berbanding dengan maritim, okay, dia ada possibility yang lebih tinggi. Okay, so let's talk about agraria. Apa yang soalan mereka boleh tanya berkaitan dengan agraria and their kebat. Okay, before that, pelajar, go to the next page. Look at question number 10 and 11. Question 10 and 11. Okay, tandakan soalan itu. Pelajar, soalan itu adalah soalan yang agak penting. Okay, kalau mereka nak tanya pasal agraria tahun ni, mereka mungkin akan tanya pasal ciri-ciri agraria ataupun faktor perkembangan kerajaan agraria, and then they might ask you about Tasik Tonle Sap, and then mereka tanya soalan yang berkaitan dengan bukan 10-11. Why did I say 10-11? Okay, kejap Okay, sorry pelajar. It's actually soalan nombor 14 dan 15 yang kamu dapat. Soalan nombor 14 dan 15. I think the printing copy that I have is actually the previous notes. Okay, the old notes. Okay, 14 dan 15. Pelajar, kalau kamu tengok soalan nombor 14 dan 15, dia adalah berkaitan dengan Raja, Angkor dan juga the question yang tadi kita ada bincang. Betul ke tidak? Ada ke tidak that particular question? Yes, Nishan? Kenapa tak boleh dengar saya ke? Bab berapa? Kita masih dalam bab 3. Kirtana, we are still in chapter 3. Can't hear you properly. Hey, why can't hear me properly? That's the maximum. Yeah, got 214. Yes, not the Pengaruh India, the next one actually. The next one. The last 2 questions lah, itu yang paling senang saya boleh bagi tahu. Okay, soalan nombor 14 dan 15. Andaikan anda ialah Raja Angkor, okay, apakah langkah-langkah atau huraikan langkah-langkah memajukan pertanian padi dalam kerajaan anda? And the other question is about sebagai Raja berfikiran strategik, berikan alasan anda menukar status Angkor kepada kerajaan maritim. Kalau ada satu soalan yang mereka boleh tanya tahun ini dalam bab 3 yang soalan totally new, okay, totally new, and soalan ini adalah soalan yang berpotensi to that level, okay,
I would definitely say this is the question. Why? Dia boleh tanya pasal agraria, dia boleh tanya pasal maritim also. Okay, bermaksud kalau kamu seorang raja kerajaan agraria, okay, dan you nak tukar kerajaan kepada kerajaan maritim, what are the criteria that you're supposed to have is the question that they have asked them. Okay, so jawapan yang kamu boleh berikan adalah satu, you can say that kamu boleh mengadakan perkara itu because mempunyai kedudukan yang strategik, kerana bahan mentah negara kamu banyak, kerana kamu mempunyai tenaga mahir untuk membina kapal, kerana apa lagi? What else written there? Kedudukan strategik, yes, kedudukan strategik. So semua benda-benda ini kamu boleh letakkan dalam your your spotted question. This is actually yes betul Adam, yang ini memang spotted. Okay. Ya, Seko baru masuk. Yes, mempunyai pelabuhan, okay, kena mempunyai pelabuhan. Alright. Faham tak? Sekejap, ada benda kacau aku ni. Itu. Okay, fine. Saya dengan serangga selalu musuh ketat. Dia selalu kacau saya. Okay, now going back. Okay, bab 3, okay, going back for kerajaan agraria. This is something very important. Please take note. Agraria, ya. Okay. Next, Akilan kacau. Okay, Neshan, jangan kacau Akilan. Okay. And then the last, okay, go back to notes. Sorry. Okay. Soalan lain yang mereka boleh tanya. Okay. Okay, soalan nombor 9. Tengok soalan nombor 9. Tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 9 yang terangkan usaha-usaha kerajaan Sriwijaya untuk menjadi kuasa maritim utama. Soalan itu is another question yang tak pernah ditanya lagi dalam SPM. Okay, katakan mereka nak tanya, mereka akan letakkan satu gambar, okay, atau peta di mana mereka akan letakkan, okay, this is lebih kurang lah, okay, ini Indonesia, okay, ini Semenanjung Tanah Melayu, cantik kan, okay, lepas tu kita ada Singapura kat bawah ni, okay, dia akan loraikan dekat tepi ni je, dia loraikan tepi ni saja. Kenapa dia loraikan tepi? Okay, because mereka nak letak dekat sana, that mengapa ataupun and then they will ask this question, iaitu terangkan usaha-usaha kerajaan Sriwijaya untuk menjadi kuasa maritim. Dia menguasai semua kawasan laluan perdagangan utama. Okay, so that could be another potential question that you can look into dalam bab 3. Okay, so now ada mungkin fikir, sir, are you trying to say that they might ask us agraria and maritim? No, I'm talking about agraria still, but the backup question I'm talking about is maritim. Okay, the backup question is maritim. Sebab like what I told you all, SPM is always full of surprise. Okay, some chapters yang mudah, I think we can target with some backups. Okay, like contoh bab 4. Bab 4 belajar untuk pengetahuan kamu is actually a great chapter. Okay, untuk saling bergantung, no day. Saling bergantung dah ditanya 2 kali. Saling bergantung dah 2 kali ditanya. So possibility is very minimum untuk dia ulang semula those question again. Alright? 2 kali dah ditanya, and baru-baru ni saja ditanya dalam SPM ulangan pun ada soalan. Okay, else than that, okay, maritim saling bergantungan, jelaskan bagaimana pengaruh, okay, pengaruh India sampai ke Asia Tenggara tu, pelajar soalan itu sudah ditanya 2 kali. Both. Dia akan keluar soalan nombor 10, 11 tu sebagai satu set. Dia telah keluar 2 kali. So, chances are very minimal. Okay, bahasa atau tulisan Sanskrit tu lain. Betul where Kedah and Sriwijaya, I don't get it there, sorry. What was the thing? Yup, let me just check this. Betul where Kedah towards Sriwijaya all, the location of Kedah towards no day. Usually mereka takkan tanya mana lokasi kerajaan ini and so on. Okay, biasanya tidak. Tapi kalau ditanya pun bukan soalan susah sangat. Belajar very simple. Tengok kalau dekat Semenanjung Tanah Melayu, Kedah tu is supposed to be at the top. At the top. Sriwijaya dia akan ada loraikan dekat tepi sini. Okay, dia akan ada tepi. The Selat Melaka and Selat Sunda semua tu dia akan kuasai. That's why. Okay, which one we need to thunder after 3, 4, 5? After 3, 4, 5, the one that I need you to thunder is that the last 2 questions.
Okay, the last two question yang berkaitan dengan andaikan, angkur. Okay, ada tak benda lain yang Sriwijaya question number 9, right? Betul Baja? Is it question number 9? Betul? Okay, tandakan soalan nombor 9 sekali. So we have how many questions there total untuk bab 3? 8. Okay, so that will be for bab 3. Okay, now you see, Baja, saya tahu ramai yang like, sir, so much study. Compared to the whole textbook, this is lesser. First. Second, I will never take risk on your life. Okay, I will never take risk on your life. Why I say this? Because people, if, okay, I can follow any analysis. Okay, and next year I'll be still teaching. Okay, but if soalan itu tak keluar, sorry deh, I'll just adjust this. Okay, apa-apa yang saya ajar kamu hari ini, okay, kalau tak keluar dalam SPM, tahun depan saya masih mengajar. Okay, masalahnya adalah kamu. Okay, and next year, worst thing, if June you don't clear the paper, if they still have June paper, okay, apa dia, you are in trouble because next paper will be November, and November paper kalau kamu tahu dia adalah kertas yang agak menyusahkan pelajar because that is actually a total new syllabus for KSSM. Okay, so we don't talk about that day. We don't talk about that. We are getting A+. Kenapa kita kena cerita pasal benda tu semua? Okay, I only got 6. Can repeat 6 Naresh. What 6 Naresh? Marks Okay, tak apa. Silau. Mana silau? Muka ke kepala? Kepala ada chance saya tahu. Saya kena pakai cap. Jangan begitu public lah. Whiteboard silau. Okay, tak apa. Saya cakap lebih banyak. So no worries on that. Okay, saya ada spotlight dekat depan. Okay, ramai student bila saya letak lampu, okay, without the spotlight, dia orang complain, sir, tak nampak. So, I'm an Indian, pure an Indian. Okay, and with that color problem, okay, so saya kena ada lampu-lampu yang secukupnya. Kepada yang terasa, sorry, it's not me. Okay, now let's go on. Alright. Kepada yang ya betul, proud to be black. Black Lives Matter. Americans pun berjuang untuk kita. Okay, now ni terus kepada bab 2, back to bab 2. Go back to bab 2 cepat. Bab 2 kita ada banyak yang kita perlu cover ya, Raja. Michelle terus like, oh my god, I have so much to study some more. Okay, dia terus like motivating her again. Alright. Mati saya. Okay, bab 2 apa jadi? Bab 2 kalau something. Okay, tahun ini ramai sangat yang tengah fokus pasal that seni bina, betul kan? Seni bina, dia keep on telling about seni bina, and balik-balik saya tengok ada yang berani buat mengambil risiko, bagi tahu that okay, baca that tamadun Yunani dan Colosseum, Aqueduct, Pantheon, Parthenon, itu saja cukup. Pelajar, you dengar baik-baik. Ada sekali itu mereka tanya pasal perluasan kuasa. You know what they did or not? Mereka tanya secara general. Empat tamadun punya, peringkatan tamadun punya soalan ditanya. Maurya, Alexander the Great, Julius Caesar, Augustus Caesar, and also Shi Huangdi. Ditanya sekaligus satu soalan esei. Boleh ditanya. So, kalau tahun ni mereka nak tanya kamu soalan yang berkaitan dengan seni bina itu. Let's say lah, they want to ask you lah, pelajar. You nampak tak soalan nombor 1? Nyatakan ciri-ciri negara kota dalam tamadun Yunani. First question. Mungkin mereka akan mula dengan soalan itu, then they will go into the details. Kenapa? Kalau kamu tengok, ciri-ciri negara kota dalam tamadun Yunani. Ada negara kota dikelilingi kawasan pertanian, kota mempunyai pasar, kubu, kuil dan istana. Negara kota adalah seperti Athens dan Sparta. Ada sistem pemerintahan, negara kota sentiasa berperang. And then mereka might ask you ciri-ciri bangunan tersebut yang dikaitkan dengan Yunani. Atau, that is one. Atau mereka terus tanya kamu seperti apa yang ada on the following page, di mana, not the following page, actually soalan nombor 22. Soalan 22. Cari dalam soalan 22, jumpa tak? Jelaskan fungsi. Soalan 20, 21, 22. Tiga tu dia akan gabung satu soalan. Soalan 20, 21, 22.
tiga-tiga soalan ni mereka akan gabungkan jadi satu. Bermaksud mereka akan tanya kamu, apakah fungsi tembok besar China, Colosseum, Aqueduct dan Parthenon. Mereka tanya fungsi dia. Kemudian mereka akan tanya mengenai mainly on the fungsi, mainly on the fungsi, atau mereka bagi gambar. Kalau mereka bagi gambar, I don't really think so they will do that. Tapi kalau mereka bagi gambar, mereka akan suruh kamu labelkan and then berikan fungsi dia. That is the other option we have lah. Okay, now back to what we were talking about, pelajar. If they want to ask a KBAT question, because being one of the most famous question this year, what will be the KBAT question like? Saya jumpa ramai yang bagi tahu bagaimanakah pelajar-pelajar di negara kita dapat dikaitkan dengan seni bina, pembelajaran berkaitan dengan seni bina. Satu, ada yang saya dengar atau saya jumpa, diorang suruh kamu what is this? Tuliskan pasal bagaimana kita boleh memulihara. Okey, memulihara. Ada yang cakap dapat 8. Saya tak dapat 8. Okay, sorry, I did not do that fast reading. Sorry. Can repost that question again, sorry. Okay, saya tak dapat. Sorry, sebab saya tengah baca guna my phone. Okay, so it's like very fast it goes off. Okay, now berbalik pada apa yang tengah bincang. Kalau seni bina, okay, dengar baik-baik. Soalan mereka tanya bagaimana memelihara bangunan, ataupun mereka tanya bagaimana boleh memastikan rakyat boleh pelajar Malaysia dapat dikaitkan dengan bidang pembinaan and so on. But I have this one question. Kalau mereka tanya kamu, okay? Kalau mereka tanya kamu, apakah bangunan yang dapat menjadi kebanggaan atau seni bina rakyat Malaysia yang dapat menjadi kebanggaan kepada semua? You know, they might ask you, ceritakan, okay, mengenai satu bangunan yang dapat menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia. You can say KLCC, bangunan tertinggi di dunia, ataupun you boleh cerita pasal Putrajaya. You can also talk about Putrajaya. Why I say Putrajaya? Because yes, Stadium Merdeka, very good, Angela. Okay, Angela. Okay, pelajar, you all don't panggil dia Angela. I call her Angela for a reason. Okay, I remember her as Angela. Okay, her name is Angela. It's a nice name. Okay, but it became Angela. Okay, yes, Dataran Merdeka, kita boleh bangga dengan Dataran Merdeka, kita boleh bangga dengan KLCC, kita boleh bangga dengan Putrajaya. You kena ceritakan mengenainya. Okay, you kena ceritakan mengenainya. Okay, bagaimana ceritakan? Very simple. Kalau Dataran Merdeka, you bagi tahu lah estetika sejarah. Okay, berkaitan dengan tempat kita mendapat kemerdekaan, tempat kita Rishan, very good. Jambatan Pulau Pinang. Mungkin dia orang Penang, saya bagi tahu Jambatan Pulau Pinang. Yes. KLCC perlu tak tulis nama penuh? Alah, tak perlulah. Menara Berkembar Kuala Lumpur, habis. Okay, Menara Berkembar Kuala Lumpur, or Petronas Twin Tower, tulis. Jangan tulis Petronas Twin Tower. Menara Berkembar Petronas. Okay, dalam bahasa Melayu. Pastikan tulis dalam bahasa Melayu. Okay. Okay. So, you tuliskan bangunan itu, kenapa dia menjadi kebanggaan kita? Kenapa dia membanggakan kita? Alright. So, soalan ni kamu boleh guna S equals to J. Alright, kamu boleh guna S equals to J. Macam like bangunan-bangunan di atas, kenapa dia special? So the same thing, kenapa bangunan yang kamu bagi tahu ni special? Okay, dia mungkin akan bagi tahu satu, okay, atau dia akan minta lebih daripada satu. As far as I saw, I did not realize or I did not see a question yang macam ini yang saya bagi tahu ni dalam kebanyakan KBAT, ramalan KBAT yang saya jumpa lah. Okay, kalau kamu pernah jumpa, good. Okay, maybe you are exposed to more teachers, more questions. KBAT is very easy to answer if you expose yourself to more questions. Itu yang paling penting, pelajar. Okay, now going on, terus kepada masih dalam bab 2 ya, pelajar. Tadi soalan yang cikgu bagi tahu adalah soalan nombor 20, 21, 22. Okay, di mana mereka akan suruh kamu senaraikan that fungsi of bangunan-bangunan. Darshan tanya, okay, what about pemerintahan? Pelajar, SPM SPM 2019 dah tanya pasal sistem demokrasi. So, bolehkah mereka tanya balik the leftover republic? Maybe, but possibility sikit. Because demokrasi dengan republic, kalau kamu tengok the way how they have asked them, okay, it has never been asked like back to back. Mereka telah mengambil masa lebih kurang 4 tahun in between sebelum mereka tanya pasal republic. So, chances are very slim untuk republic ditanya. Tapi, there is something else that mereka boleh tanya. Yang saya rasa tahun ni dia ada chance. Iaitu
undang-undang. Tengok soalan nombor 6, bukan 6. Ya, 5 dengan 6. Soalan 5 dengan 6. Sorry pelajar, saya terpaksa paksa kamu pusing-pusing the notes, okay, because at least now tengok nota tersebut. Okay, sebab saya tahu sebelum kelas confirm tak tengok. Okay, semasa kelas at least tengok. Selepas kelas terus tidur kan? Tak apa, saya akan drag kelas hari ini sampai pukul 12 malam. Habislah korang. 12 malam terus pergi tidur, mimpi pun saya ajar sejarah. Okay, look at question number 5 and 6 pelajar. 5C and 6. Rao cakap buat sampai pukul 6 pagi. Boleh Rao? Boleh. 7 pagi kamu akan terima berita saya sudah kena heart attack. Okay. Alright. Baik. 5C dengan 6. Dengar baik-baik. Dynasty of Qin. No, because kalau hari ini saya teruskan, saya kena heart attack, confirm. Okay, why? Because I've been running for the whole day and then tomorrow I have more sessions to go. Batch yang kamu buat ni pelajar, this is actually one of the batch. Okay, saya terpaksa pecahkan grup ni. Every group is with 150 students, and another 150 students. I cannot take in more because I don't want to actually do in such condition. Terlalu ramai one go will be a trouble. Okay, and the third group is the last group for tomorrow, tapi dia bukan 5 jam. Dia orang buat 3 jam saja. Budak daripada MRSM. Okay, online MRSM. Gila, okay. Yang itu aku tak tahu apa nak aku ajar. Okay, yang aku boleh ajar. It's going to be crazy. Okay. Now, going on. Dinasti Qin. Pelajar, undang-undang dinasti Qin tu boleh ditanya. Kenapa? Sebab mereka boleh tanya ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Kemudian mereka tanya bandingkan legalism and also undang-undang dinasti Qin. Kemudian mereka akan tanya mengenai undang-undang negara kita. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, apakah yang kamu patut buat untuk memastikan undang-undang di negara kita terpelihara, ataupun apakah undang-undang yang paling baik untuk negara? Oh, those kind of questions mereka boleh tanya. Okay, demokrasi sudah ditanya pelajar, so that's the reason why I'm not going into demokrasi. Next. Soalan yang nombor mana tahu? Pendidikan. Look at pendidikan. Oh, wow. Wait. Economy. Ramai yang cerita pasal economy. Oh, sorry Syamni, saya menjerit dalam session ke? Menjerit. Was it loud? Sorry. Okay, sometimes I get excited because saya selalu lupa saya pakai mic. Okay, sorry. Okay, going on to economy. Okay, ramai yang cerita pasal Sreshtin. You know Sreshtin? Okay, Sreshtin adalah kesatuan kerja. That question on number 13. Question number 13. Hey, but I don't think this Sreshtin question can be a big question, you know. I don't really feel that. Tapi pelajar dari segi ekonomi, okay, they can actually ask you a general question which is about on China. Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian memang banyak. You tengok, dia ada tenggala, dia ada batas, dia ada kola kuda, dia ada kereta sorong berkuda, penyisir tanah. Ini yang tadi ada manusia bagi tahu tadi dia. Okay, sistem terusan untuk mengairi kawasan pertanian yang ini lebih banyak berbanding dengan tamadun lain. So maybe they will look into pertanian economy of China instead of India. Okay, sebab kalau India, kalau maklumat dia tak banyak dia. Okay, I don't think how will they form that information to become a full-fledged question. Maybe on paper 2 bahagian B, saya rasa memang tak ada chance. Okay, tak ada chance. Kalau mereka nak tanya, mereka akan lebihkan kebat. Okay, can mix in one question. Yes, they can mix in one question. Bermaksud economy of China, economy of India, they combine, maybe ada chance. Tapi saya tak nampak perkaitan dia. I don't see the connection. So that when there's no connecting point, that is the reason why we don't take up those kind of questions untuk jadi satu. Tapi look at question number 15 yang usaha untuk mengembangkan pendidikan Sparta and Athens. That question is also potential, you know. Sebab tahun ni saya dengar ramai yang tengah cerita pasal pendidikan. Dia orang tengah cerita pasal pendidikan formal and informal. Mereka cerita pasal pendidikan dekat perbandaran, you know, the chapter 10 form 4 pun ada juga. So maybe
Yang ini pun ada chance. Mereka tanya kamu pasal Athens dan Sparta. Tadi cikgu ada cerita yang ini dalam Kebat. Remember, I gave you that Kebat question. Bagaimanakah melahirkan individu yang seimbang? So, maybe they will ask you ciri-ciri of Athens, okay, pendidikan Athens, and then they tanya kamu ciri-ciri pendidikan dekat Sparta, kemudian mereka akan tanya kamu soalan berbentuk Kebat yang lengkap. Kalau Kebat yang lengkap di those kind of questions, saya ada satu kertas peperiksaan percubaan, okay, saya tak nak bagi tahu sekolah mana, ini sekolah punya, bukan negeri. Soalan dekat sekolah tu, okay, there's an info getting viral based on online marking. Okay. Bagus. Ada yang sudah mula. There's a viral news about online marking. Okay, bagus. Kamu menjawab soalan tu secara bagaimana? Physical ke online? Physical. Physical. You kena tulis atas skrip. Macam mana diorang nak mark kertas itu secara online? And Paper one, okay, I got to agree. Paper one, okay, I got to agree. Why? Because you will use this, you will use the machine. Okay, machine. Tapi yang paper two, doubt. Scan. Tengok, ada orang yang terus, sir, they will scan everything, sir. 300,000 candidates, or minimum 200,000 candidates. 200,000 candidates, every one of y'all, okay, if you send in 3 skrip jawapan, 3 page skrip jawapan, they will scan. Bila mau dapat SPM result? Tengoklah, mungkin midst of next year, 2023. Okay tanda. Okay apa? You will get SPM result 20. Okay. Tak payah belajar, tak payah masuk universiti langsung. I don't feel, you see, when I get this kind of things, okay, I would immediately say it's not logical. So that's why saya tak kisah sangat. Okay, benda ni semua. Okay, maybe orang yang keluarkan, ramai yang cakap, sir, can I use they say must use 0.7 pen. Maybe the pen promoter, dia sengaja keluarkan berita ni supaya orang akan beli 0.7 phone, 0.7 pen, so then dia dapat keuntungan. Maybe ada orang yang pernah buat benda-benda gila macam ni dia. Okay, so jangan risau. Okay, Nirmal, jangan use pencil. Please don't use pencil. Okay, now going on. Pendidikan yang seimbang. Okay, pendidikan yang seimbang. Pen hitam saja. Cakap pen hitam dekat kedai dah habis, so saya nak guna pen biru saja. Boleh ke cikgu? Okay. Kalau Nurdina, kalau dia cakap tak boleh juga, you minta pen hitam dia. Okay, kau gunakan. Aku cerita dengan ni. Okay, you see, gel pen atau tidak, semua ni later. I'll before we finish, okay, I'll tell you. Okay, ada banyak lagi yang later saya akan cerita. Okay, you see, don't take too much of information. Kalau yang nak guna marker boleh. Kau pergi cari kat kedai marker yang aku guna ni. Okay, satu muka surat 3 atau 4 perkataan saja. Penuh, next page, next paper. Kau minta kertas daripada pengawas peperiksaan sebanyak yang mungkin. Okay, alright, now pelajar, tadi cikgu bagi tahu soalan nombor 15 dan soalan nombor 15 yang berkaitan dengan Sparta. Okay, can they ask you about sistem pelaksanaan Tamanan China, pendidikan Tamanan China atau peperiksaan? Pelajar sudah ditanya 2 kali, 2005, 2016, baru je 2005-2016 ni. So 2016 is considered like very recent, so chances very minimal also. Okay, and tak ada kertas trial yang ada soalan berkaitan dengan peperiksaan Tamanan China, so I don't really think so. Now, what about perluasan kuasa? Ada yang cerita pasal perluasan kuasa. Will they ask about perluasan kuasa? Alexander the Great dah keluar 2 kali pelajar. Okay, Alexander the Great dah keluar 2 kali. Well, soalan berkaitan dengan perluasan kuasa ni dah pernah ditanya sebelum ini secara everything. So, you can see yourself, okay? Yang lain semua kurang ataupun very minimal possibility berbanding dengan yang lain. Okay? Saya call mana? Udah nak call player. என்னாச்சு? Hey. Mute all. Okay.
Manusia mana pun saya tak tahu. Yang Kakak. just make sure your apa dia mic is muted. Rose, it's you, is it? Oh bukan, sorry. Baca. Kalau Roshan, it's not him, it's anak-anak dia. Sorry. Okay, anak dia ramai sangat. Okay, so he tend to do it. Okay. Michelle, Roshan is actually part 2 of our Satish. Okay, part 2. Repeat what day? Sorry, tak dapat. Go to chat. Let me see what. Apa yang? Sorry. Repeat what? Sorry. Oh, repeat the important ones. Okay, repeat the important one. Very simple. Okay. Untuk bab 2 kamu yang saya bagi tahu soalan-soalan penting adalah. Okay, we'll start with yang belum pernah ditanya. Bab 2 yang belum pernah ditanya, guna satu marker yang sama ya. Yang belum pernah ditanya dalam SPM, okay, ialah soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tak pernah ditanya dalam SPM, okay. Peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik Rom belum pernah ditanya, okay. Okay. Kemudian soalan yang berkaitan dengan jelaskan kedudukan raja dalam pentadbiran berpusat di China. Soalan nombor 4 tu pun belum pernah ditanya. Soalan nombor 6, bandingkan prinsip berasaskan legalism dan Confucius. Belum pernah ditanya. Soalan mengenai sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. Soalan nombor 14 tu, it's actually a new question, belum pernah ditanya lagi. And the following page, question number 20, 21, 22 pun belum pernah ditanya pelajar. Yeah, 5C also. 5C is special. Yes, 5C belum pernah ditanya juga. Okay, Divya. Divya adalah pelajar daripada Bentong Pahang. Okay. So, Roshan, kalau kamu pergi ke Bentong Pahang, okay, you boleh minta dia jadi you punya tour guide. Okay, sebab anak-anak ramai. Okay. Yes, going on to bab yang seterusnya. Pelajar bab 3 tadi, okay, I'm going through bab 3 again, very fast. I'm just telling you which one is important. Soalan nombor 3, 4, 5 yang agraria tu, okay, cikgu suruh kamu go through. Okay, kemudian soalan yang daripada bab 3 yang andaikan anda pemerintah kerajaan Angkor. Okay, the 14-15 question, is it? Betul kan? Soalan 14-15 yang berulang tu. Soalan 14 yang berulang. Second 14 and 15. Betul? Am I right? Okay, soalan-soalan itu adalah soalan-soalan yang penting. Okay, especially the last 2 question yang cikgu bagi tahu tu 14-15 tu tak pernah ditanya dalam SPM lagi. Okay, so please take note. Those can be the magical question. Okay, Logesh ni okay ke Logesh ni? Okay, you jangan unmute dan cakap okay sir. Alright, bab 4. Okay, kita ada masa yang sangat minimum. Okay, so I'm going to fast forward a bit. Bab 4, okay. You nak ambil risiko ke tak? You berani ambil risiko ke tak? Oh, Michelle, terus, yes. Saya tak berani ambil risiko ke atas kamu. Okay. Angela, terus, berani. Oh, yo. Power, jangan deh. Don't take this risiko. Okay. Let me tell you something. Chapter 4 could be the potential chapter yang dalam SPM tahun ni. Kenapa saya cakap dia skip bab 4? Angela, don't you dare. You skip bab 4, I kamehameha you. Saya sumpah semua jahiliah punya perbuatan akan masuk mimpi hari ini. Okay? Enjoy seorang-seorang. Dengar baik-baik. Belajar. Okay? Bab 4 dalam SPM. Okay? Last 2 SPM. Okay? Let me tell you all. Cara kedatangan Islam, tugas Khalifah Hijrah, revolusi pertanian, SPM ulangan, SPM 2019, SPM ulangan 2019, dua-dua tak ada soalan. Bab 4 langsung tak ada soalan. Last 2 exam.
So dalam the next exam yang kamu akan hadapi ni, highest possibility mereka akan attack the chapter more. Okay, what they will attack, they can attack anything. Tapi the good news, chapter 4 is too easy. Too easy. Apa benda yang mereka boleh tanya balik-balik benda yang sama. You tengok. Dey, tolong mute your mics di. Siapa tu? Teva ni. Cool down. Jangan marah. Tengok Nation Jahiliah. Okay, bukan Jahiliah. Oh, okay, bagus. Okay, bagus. Alright. Nation, kau jangan marah orang. Aku post je gambar kau. Okay. Jahiliah. Dia boleh nampak. Jahiliah. Nabi Muhammad. Cara penyebaran. Reaksi. Pelajar, kalau kamu tengok, semua informasi mengenai keempat-empat elemen ni dah ada dalam nota kamu. And if you all realize, the notes for chapter 4 is like 1 page only. Okay, only 1 page. Which means, apa yang mereka boleh tanya adalah sangat minimum. Okay, sangat minimum. And this is a very potential section A question. Okay, section A question. Apa yang mereka boleh tanya? Nyatakan maksud jahiliah. Terus ingat mak. Apa mak kau selalu marah kau? Bodoh. Okay, tulis. Tidak berpengetahuan. Bodoh. Okay. Sudah. Kau jangan tulis bodoh. Okay. You boleh just write down. Okay. It's what? Tidak berpengetahuan. Okay. Tidak berpengetahuan. Tiada Nabi, tiada Rasul, tiada kitab. You write this, you get your marks. Okay. Next. Senarakan ciri-ciri masyarakat jahiliah. Ini senang je. Betul Bilqis? Kan? Ini senang je. Okay? Macam mana nak ambil tahu pasal ciri-ciri masyarakat jahiliah? You don't even need to think lah. I think Imran, tengok muka sendiri yang jangan. Kita baik kan? Kita manusia-manusia yang baik. Manusia-manusia di sebelah kita lah yang sebenarnya menjahiliakan kita. So kita tengok manusia-manusia di sebelah kita, especially yang kita paling benci. You tengok dia, zoom, okay, terus dapat jawapan. Apakah yang mereka lakukan? Pelajar, kamu tengok, apa yang saya telah berikan dalam nota kamu ada satu perbezaan. Saya tak letak dekat sana secara general. Saya telah letak mengikut politik, ekonomi, sosial. Mungkin kalau mereka nak ulang balik soalan mengenai jahiliah, mereka akan tanya kamu, jahiliah dari segi apa? Jahiliah dari segi apa? Faham tak? Okay, so kalau mereka nak tanya jahiliah dari segi apa, mungkin Nishan dengar, okay, mungkin mereka akan tanya kamu mengenai ciri-ciri masyarakat jahiliah dari segi social economy. Social economy, only that, social and economy. They don't ask you everything, they only ask you social and economy. Okay, so kalau mereka tanya mengikut satu bidang, okay, then you will have more to answer. You will have more details to give. Okay, Imran, sudah. Okay, stop in the chat. Okay, sebenarnya ciri-ciri masyarakat jahiliah ni, pelajar, what do you do? Very simple. It's that specific answer. Kalau dari segi sosial, mereka memandang rendah kaum wanita, mengamalkan semangat asabiah, mereka minum arak dan mereka percaya minum arak lebih banyak bermaksud you menunjukkan kelelakian, and then berjudi bukan berjudi biasa, mereka berjudi sampai menggadaikan diri sendiri pun ada. Okay? Kemudian dari segi ekonomi pula, mengamalkan riba, merompak, mengeksploitasi ekonomi. That will be for jahiliah dari segi sosial dan juga ekonomi. Faham? Okay? They can go into specifics. Okay, seperti apa yang berlaku kepada bab 1 tingkatan 5 kamu. Diorang dah mula pergi masuk specifics. They are no more talking about faktor-faktor imperialisme, faktor-faktor nasionalisme only. They are going into faktor imperialisme yang berlaku in this particular country, atau nasionalisme di negara yang tertentu saja. Dah masuk spesifik. Okay, so kalau mereka nak tanya pasal jahiliah, sosial dan ekonomi sahaja. They don't talk about everything. Okay, seterusnya Nabi Muhammad. Okay, cerita mengenai Nabi Muhammad dua. Pelajar, soalan sebelum ini pernah tanya mengenai riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Pelajar, kalau riwayat kehidupan Nabi Muhammad, senang. Apakah riwayat kehidupan Nabi Muhammad? Baginda dilahirkan pada tahun gajah. Ibu baginda adalah, siapakah ibu baginda? Semua tengah lagi.
Aminah. Ibu Suswan, Halimatus Saadia. Ayah baginda ialah Abdullah. Kemudian datuk baginda Abdul Muttalib. And then bapa saudara Abu Talib. Yes, pernah membela kambing milik Abu Talib. Kemudian sahabat keturunan Bani Hashim. Yes. Lagi. So all these details, you give them the details about kehidupan Nabi Muhammad. Cukup. Okay. Sahabat Abu Bakar. Betul. Anak saudara Ali. So you write down all these details. Okay. Sering mengasingkan diri untuk bertahanut. Okay. Latar belakang. Betul, Roshan. Okay. So you write that for riwayat. Then they can ask you untuk menghuraikan kepribadian Nabi Muhammad. This question, pelajar, saya dah spot soalan ni for the last 4 or 5 years, you know. Last 4 or 5 years. But I don't know why they have never asked this question. Okay. Mereka akan tanya mengenai kepribadian Nabi Muhammad. Mungkin mereka akan suruh kamu ceritakan kepribadian Nabi Muhammad. So you can give that jawapan facts, fatana, amanah, tabligh ataupun siddiq. Okay. Atau let's say you don't know or you don't want to talk about fatana, amanah, tabligh and siddiq, what do you do? Very simple, brother. You just, okay, instead of this, ambil nilai-nilai murni yang kamu rasa kamu boleh kaitkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang yang bijak. Buktinya peristiwa peletakan semula batu Hajarul Aswad. Nabi Muhammad seorang yang amanah semasa menjalankan perniagaan dengan Siti Khadijah. Baginda seorang yang apa lagi? Baginda seorang yang pemaaf, yes, dalam peristiwa memaafkan orang Quraisy semasa pembukaan semula kota Mekah. So you look for nilai yang dapat dikaitkan dengan Nabi Muhammad and you tulis. Faham tak? Okay, it's as easy as that. Alright, so that will be on kepribadian Nabi Muhammad, ya. Okay, seterusnya cara penyebaran. Cara penyebaran I don't really think so, because kalau cara penyebaran ditanya, what is left is cara agama Islam disebarkan secara rahsia and terbuka. Bab ini pelajar jangan terkejut kalau mereka ada soalan yang power gila. Why? I tell you something, Bab ini ada combining point. You faham apa maksud combining point? Zaman jahiliah dengan riwayat kehidupan Nabi Muhammad boleh digabungkan. Bagaimana? Wahyu pertama, sebelum wahyu pertama dan selepas wahyu pertama. Dia ada combining point. So wahyu itu boleh menjadi the jambatan between jahiliah and zaman Nabi Muhammad. Jadi you faham tak apa yang saya maksudkan di sini? Faham? Okay, so they might combine and jadikan satu soalan berbentuk esei. Okay, maybe. Kalau ditanya memang cun lah, cantik lah. Okay, sebab bab ni bab senang. Okay, terus kepada reaksi. Kalau rahsia, mereka boleh tanya kamu, siapa yang memeluk agama Islam secara rahsia? Baca, semua ni saya dah ada dalam notes. Okay, kalau kamu tengok, it's already there. Okay, it's already there. So far soalan yang saya telah bagi tahu dekat kamu, soalan nombor 2, social economy, penting, saya dah bagi tahu. Okay, kalau mengenai soalan nombor 4, kepribadian Nabi Muhammad, saya dah bagi tahu, fatana, amanah, tabligh, siddiq, maksud dia, dan tuliskan peristiwa. Okay, peristiwa yang dikaitkan. Manakala terangkan penyebaran agama Islam di Mekah, peringkat pertama, keluarga dan sahabat. You tulis keluarga, you tulis sahabat, dapat 2 markah pelajar. Keluarga, sahabat, 2 markah. Okay, so you can go into the details lah. Keluarga siapa? Siti Khadijah, Ali. Sahabat Abu Bakar Al-Siddiq, Uthman bin Affan. Okay, Al-Arqam mewakafkan rumahnya. Okay, mewakafkan rumahnya. Alright, seterusnya berkaitan dengan soalan nombor 6. Belum pernah ditanya, mengapakah golongan bawahan tertarik untuk memeluk agama Islam? Jawapannya ada di sana, hak sama rata, kemurnian Islam. Soalan nombor 6, Syuhani. Soalan nombor 6. Cara Nabi Muhammad yang tidak memaksa. Yes, Darshan, betul. Soalan kertas 1 pernah keluar, kertas 2 dia tak pernah tentu lagi.
Okey, tapi dia boleh ditanya. Dia ada potensi untuk kertas 2. Okey? Dan soalan yang terakhir di sana, kalau ditanya perangkan reaksi masyarakat Arab terhadap agama Islam, terima, menentang. Soalan ini saya jumpa dalam kertas peperiksaan percubaan tahun lepas, di mana mereka tanya, okey, jika anda merupakan umat Islam yang paling awal memeluk agama Islam, bagaimanakah anda akan menyebarkan agama tersebut? Okey, ataupun mereka tanya, apakah yang akan menjadi tarikan anda kepada agama Islam? Those questions saya pernah jumpa dia daripada sekolah berasrama penuh integrasi. Okey, pernah ditanya dalam SBPI question, but I don't see the potentiality untuk dia diulang, tapi we don't know, maybe. Okey. Nur Syah, yes, betul. Mencontohi kepribadian Nabi Muhammad. Mereka boleh tanya bagaimana kita boleh mencontohi kepribadian Nabi Muhammad. Okey, bagaimana? So kamu bolehlah bagi guna jawapan seperti apa? Ops, mematuhi undang-undang, mempelajari ilmu yang baik. Okay, ilmu tu you boleh bagi kepada ilmu agama dan juga akademik. Bijak dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Okay, seperti Nabi Muhammad. Okay, so you can actually take from ops, okay, untuk cari jawapan, atau you nak bagi jawapan S equals to J, menggunakan nilai yang sudah sedia ada pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, pelajar faham tak? Bab 4, okay? Bab 4 is easy, so I don't want to say much about bab 4. Okay, bab 4 is easy, ya. Okay, terus kepada bab 5. Bab 5. Saya suka bab 5. That AQ1 plus AQ2 equals to H plus PM plus PH equals to PSKM. Kepada pelajar yang baru first time dalam kelas saya, like, AQ1, AQ2, apa benda tu, sir? AQ1 plus AQ2 equals to H plus PM plus PH equals to PSKM bermaksud perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua membawa kepada berlakunya peristiwa hijrah, manakala piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah membawa kepada pembukaan semula kota Mekah. Berita baiknya. Okey. Daripada semua ni, okey, leftover. Perjanjian Hudaibiyah dah ditanya tahun lepas. Masa kertas bulan bila tau? Ulangan SPM. Okey, ulangan SPM dah ditanya. Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula kota Mekah dah ditanya. Beres. Hijrah telah ditanya dalam SPM tahun lepas, 2019. Okey, Shri, strip is not for chapter 4. Sorry, chapter 5, bukan. Ini adalah SMK, siapa mengapa kesan. Okay, so what is left dalam bab ini, kamu boleh nampak sendiri. Piagam Madinah dan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Betul tak? Now, perjanjian Aqabah pertama dan kedua tak pernah ditanya dalam SPM. Tak pernah ada soalan essay dalam SPM ataupun structure. Paper 1 yes, paper 2 tak pernah. Dia tak pernah keluar. So in such a condition, pelajar kamu boleh tengok soalan yang bandingkan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Tadi cikgu dah bagi perbandingan dia dalam masa kita buat essay tadi. Ada tak? Remember, I told you, okay, will it come out? Tengok, Neshan terus tanya. So, will it come out? Pelajar, what I see, okay, from what I see, my point of view, I don't think it will come out. Kalau dia keluar, mungkin dalam kertas 2 bahagian A, dia akan keluar dengan soalan yang sangat markah sangat minimum, and then they might have a small kebat question, and they will finish it off. That's it. Perjanjian Aqabah kedua. Tapi kalau mereka nak target untuk soalan berbentuk essay, bab 5, Piagam Madinah has the highest potentiality untuk ditanya. Okey, dan Piagam Madinah ni pelajar kamu boleh ditanya, terus ada yang like sedih. So, Piagam Madinah, I'm supposed to study so much. Pelajar, dengar apa yang saya cakap. Piagam Madinah sebenarnya tak banyak. Dia tak banyak. Siapa ketua kerajaan Madinah? Nabi Muhammad. Betul? Dapat 1 markah. Ketua kerajaan Nabi Muhammad. 2 markah sebenarnya. Fakta dia adalah ketua
iaitu Nabi Muhammad. Agama Islam sebagai agama rasmi, tapi agama lain bebas diamalkan. Dia dapat 2 markah. Agama Islam sebagai agama rasmi dan kebebasan beragama. Dia dapat 2 markah. Ekonomi, mereka tidak mengamalkan riba. Ekonomi 1 markah, tidak mengamalkan riba 2 markah. Markah kedua kamu. Faham tak? It's not very difficult. When you look at it, it is in such a way. So, soalan nombor berapa tu? Soalan nombor... Sorry, saya tak nampak tulisan saya sendiri. Sorry. Soalan nombor 6, kalau tak selesai. Betul ke? Terangkan kandungan Piagam Madinah yang ditanya pada tahun 2016, the last time. Betul? Kan? Okay, so that is that question yang kamu kena look into tahun ini. My point of view. Yang belum pernah ditanya, perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Okay? Piagam Madinah. Saya tengok tak ramai yang spot. Okay? Tapi ada juga orang yang bagi tahu dekat saya that maybe bab 5 tak ada soalan tahun ni. Macam tu pun ada. Kenapa tak ada soalan? Sebab dia orang cakap what is left is very minimum. Tapi kenapa saya rasa, okay, Darshan Rab tanya, so must hurai for each point, right? Okay, apa yang kamu kena hurai, Darshan? Sebab politik itself is already a fakta. Diketahui oleh Nabi Muhammad is already the contoh. So there is no huraian dalam kandungan Piagam Madinah. You cannot give huraian untuk piagam yang telah disediakan dengan wahyu daripada Tuhan and telah digubal oleh Nabi Muhammad sendiri. I don't see that we have any rights to give huraian on it. But they can ulun maximum on soalan-soalan berbentuk hebat. Neshan tanya, what is ummah? Neshan, I know why you ask that question. Okay, you don't try anything there. Okay, you don't try anything there. Okay, ummah bermaksud persaudaraan Islam. Okay, persaudaraan Islam. Okay, Neshan faham, Neshan? You jangan bagi tahu dekat orang lain. Okay, you tak apa itu ummah, saya ajar. You jangan ajar ummah-ummah semua dekat sana. Okay, kepada pelajar yang tak faham, Neshan manusia yang lain. Okay, so never mind, later. Okay, we talk about it. Okay, dia ada banyak gambar-gambar dia yang expose. Okay, so Piagam Madinah. Look into Piagam Madinah. Apakah Piagam Madinah? Please take note and terangkan kandungan Piagam Madinah. It came out in 2016. It did not repeat after that. Senaraikan kepentingan Piagam Madinah. And then they might ask you, apakah isi kandungan Piagam Madinah yang dapat digunakan dalam sistem kita hari ini, atau mereka boleh tanya kamu bagaimana kita boleh terapkan that concept of Piagam Madinah dalam negara kita. Okay, so you can just say dalam negara kita ekonomi mestilah tidak ada penindasan dan tidak mengamalkan riba. Okay, now yes Angela, wait, you haven't go to the next page yet. The next page. Nampak tak soalan nombor so Hudaibiyah, like what I told you all, Hudaibiyah memang sudah ditanya secara maksimum tahun lepas. Mereka tanya mengenai Hudaibiyah dan pembukaan semula Kota Mekah secara serentak. So it is over there. Okay. But soalan nombor berapa tu? 12, 13 dan 14. You nampak tak? Soalan nombor 12, 13 dan 14. You saw the question not? Soalan pertama, mereka akan tanya, mereka akan tanya, senaraikan perang-perang yang pernah berlaku di dalam dunia Islam. Mungkin mereka tak bagi 4, mereka berikan 3 sahaja. Kemudian, lagi satu soalan yang saya nak tanya kepada pelajar. Boleh tak mereka tanya kamu, di manakah berlakunya perang-perang ini? Ada satu mangkuk tanya dekat saya beberapa hari yang lalu. Kenapa saya cakap mangkuk? Sorry, kejap lagi bila saya bagi jawapan, you akan faham. Boleh tak mereka tanya kamu, di manakah berlakunya that particular peperangan? Boleh ke tak? Bumi, tak boleh. Kenapa dari Sendram? Kenapa tak boleh ditanya? You know what? Okay, sorry pelajar. Okay, tertekan. No, boleh dengar kan? Okay, sekejap. Maybe no, they will not ask. Syamni, jangan risau, mereka takkan tanya. Sebab nama tempat berlakunya peperangan itu adalah nama peperangan itu. Okay, except for Perang Khandaq. Perang Khandaq berlaku di tempat lain, tapi dia punya strategi. Gali Parit is the meaning of Khandaq. But everything else is the name of the place. So,
takkan ditanya. Okay, so mereka akan suruh kamu senaraikan peperangan, kemudian mereka akan tanya kamu mengenai apakah garis panduan tentera Islam, and then you have that question number 13. Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamnya dan bukan melalui peperangan. Buktikan. Pelajar, bila kamu tengok soalan ini, mungkin kamu fikir ini adalah soalan berbentuk hebat. Tapi dia bukan soalan hebat, dia adalah soalan berbentuk fakta. Okay, so this question, okay, dia boleh bentuk dalam bahagian kertas 2, B, bahagian B, essay question. 4 markah atau 3 markah untuk senarai peperangan, kemudian garis panduan tu another 4 or 5 marks, and then next question, Islam disebarkan melalui dakwah, another 4 or 5 marks, and then one more keyword question yang solid, yang berkaitan dengan bagaimana perang dapat dielakkan dalam dunia kita hari ini. Okay? Which perjanjian got chance to come out this year? Which perjanjian? Soalan yang pelik. Kalau tadi baru saya beritahu, perjanjian Hudaibiyah pembukaan semula Ketua Mekah dah tak ada. Akabah pertama dan akabah kedua is a leftover day. Oh, overall, Form 4, Form 5 is it. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 has the highest chance this year. Okay, bab tu adalah bab yang saya akan pulun maksimum kali ini because I saw that the questions tak banyak. Okay, Sistem Ahli is the last one that they have asked and they did not go into any other details. Okay, going on. Terus kepada yang lain. What else we are left with? Yang lain semua baru saja ditanya, so possibility is very minimum. But please take note on one more thing. One more thing. Just let yang ini saya tak letak dalam nota cikgu. Okay, yang ini I thought of it like okay, I need to read kepentingan maksud. Wait, Sri, I didn't manage to read what you said. Okay, baca. You know what question or not? Lagi satu, yang ini backup. Okay, backup untuk your just if in case kalau mereka nak ulang balik apa yang mereka nak tanya. Okay, baca. Question number 2 and question number 3. Question number 2 and question number 3. Which means mereka tanya maksud hijrah, mereka tanya mengapakah tafsiran orientalis barat mengenai hijrah itu tidak tepat. Oh, wait. No. Sorry. Tarik balik. Saya salah rekod. It came out last year. This fellow came out. Kepentingan peristiwa hijrah pun dah keluar. Dia keluar dalam bahagian B. So, dia dah tanya semua berkaitan dengan hijrah tahun lepas. So, hijrah, game over. Perjanjian Hudaibiyah pembukaan semula Kota Mekah, game over. So it's them. Piagam Madinah, akabah pertama dan kedua, or they want to ask you about perang dalam Islam, which I don't really feel I will want to choose. Okay. Now, dilihat. Kalau untuk tahun ni, okay, bab 4 dulu. Bab 4, I would suggest read all the 7 questions there. Okay, all the 7 questions there. Why? Because I tell you all, that chapter don't take chances because pelajar sering dikelirukan. Okay, so I would suggest you to take note tapi utamakan soalan nombor 4. Soalan nombor 4, kepribadian Nabi Muhammad tu, okay, utamakan. And then the next question, soalan nombor 2, that social and economic tu, utamakan. Okay, and soalan nombor 6, yang mengapakah golongan bawahan tertarik untuk memulai agama Islam itu, soalan belum pernah ditanya dalam SPM, paper 2. Okay, Cik Divya? Saya pun tak tahu, dia sedih ke gembira ke tak tahu apa masalah dia. Okay, soalan bab 5. Okay, bab 5. Belajar bab 5, okay. First, bab 5 yang tadi cikgu bagi tahu adalah soalan nombor 1, akabah pertama dan akabah kedua tak pernah ditanya dalam SPM kertas 2. Okay, next soalan yang saya rasa ada chance untuk tahun ni adalah soalan nombor 4. Sorry, bukan 4, 5 dengan 6. Piagam Madinah. 5, 6, 7. 3 tu ada chance 2016. Okay, the last time they came out. And then the question yang berkaitan dengan peperangan, iaitu soalan nombor 12, 13 dan 14. Di mana pelajar untuk menjawab soalan kebat berkaitan dengan dia tadi cikgu dah bagi tahu. Okay, but let's say apakah langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara-negara dunia untuk mengelakkan berlakunya peperangan? Apa yang mereka patut buat? Negara-negara dunia patut lakukan untuk mengelakkan berlakunya peperangan. Yes, use that ops. How do you use the ops? Shri asked, number 1 also need to highlight. Which number 1, Shri? Chapter 5, yes. Chapter 5, yes.
mengutamakan bidang pendidikan, mengutamakan bidang perkembangan teknologi, okey, mengadakan hubungan dagang dengan negara-negara lain, hubungan kerjasama pertahanan, betul. Okey, peruntukan kewangan yang lebih banyak kepada bidang-bidang lain dan bukan untuk pembelian senjata. Okay, so this is something that you can do. Alright, menguatkuasakan undang-undang. Very good, Abigail and Adam. Okay, so buat benda ni. Okay, so terus kepada bab 6, bab berkaitan dengan ab-ut al versus ab-ut. Bab berkaitan dengan ab-ut al versus ab-ut. Saya rasa ada yang terus buat something wrong with my internet connection. Dia akan check. No, it's not that dia ada on and off. It's actually ab-ut al versus ab-ut. I love to say this. Why? Because every time I say it, I feel like I'm cursing someone. You know, marah orang. You know, it's just the tone that I use. Okay, if I'm telling somebody ab-ut al versus ab-ut, it doesn't create any word. Turgeshwaran, pembukaan semula Kota Mekah, ya sudah keluar tahun lepas masa SPM. Sorry, ada pelajar yang missed out that dia keluar tahun lepas SPM ulangan 2019. Dah ditanya. Okay. So, apa yang kita tengah buat adalah bab 6 ya. Bab 6. Okay, bab 6. Apa cerita mengenai bab 6 kamu? Pelajar? Very easy. Alright, very easy. Ab-ut al versus ab-ut. Bagaimana mereka dipilih? Bagaimana khalifah dipilih? Sudah keluar. Bagaimana khalifah dipilih? Tugas-tugas khalifah sudah keluar. Tengok saya sebut khalifah dipilih dan apa sudah keluar, ada yang saya. Minda suci. Imran, be very holy please. Okay? Sasi Dharan tersenyum tadi. Okay, kenapa? Alright. Okay, going on. Okay, terus kepada bab 6 ni. Okay, baca sumbangan. Rishan terus tanya. So, what is ab-ut? Senang dah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ab-ut al versus ab-ut. Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Itu saja. Selepas tu tadi kenapa cakap macam tu? Best. Kepada yang tak suka marah orang guna perkataan kotor, you nak insaf pada exam day. Tapi ada manusia yang ganggu kamu. Senang. Marah dia macam ni. Habis. Saya rasa dia akan menangis. Kenapa? Sebab dia tak faham apa benda you marah dia. Ab-ut al versus ab-ut. Lepas ni, habis kelas saja terus cuba dengan adik kamu. Abang jangan, nanti dia belasah. Okay? Adik. Adik pun susah dia. Dia terus komplain dengan mami. Ma, anak say bad word. Settle dia. Matilah kau. Ada yang memerlukan rest in between. Jarina, yes, there will be a rest in between. Maybe dalam pukul 9.28 saya bagi rest 2 minit. Okay? Sebab you all dah banyak curi masa. Okay? Betul Syuhani. Okay, itu lagi satu poin. Okay, alright, back to what we were saying here. Okay, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali versus Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Uthmaniyah sudah keluar tahun lepas. Okay, sudah keluar. Okay, untuk ulangan SPM. Okay. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Umayyah dan Abbasiyah. And here we have Turki Uthmaniyah. Okay, dan dalam semua yang kita belajar ni, okay, yang kita boleh skip, tak payah baca. Mengenai Khalifah Ali tak payah baca. Kenapa saya cakap mengenai Khalifah Ali tak payah baca? So far kita tengok pelajar dalam masa 13-14 tahun ni, okay, tak pernah ada soalan mengenai beliau, okay. And there's another reason also lah yang berkaitan dengan orang Islam. Saya rasa orang Islam tahu dan pengikut Khalifah Ali dikaitkan dengan gerakan Syiah. Okay, so mengenai beliau tak banyak info. Okay, dah dikeluarkan. Okay, so Sayyidina Ali tak payah belajar. Who is left? Uthmaniyah, okay, dah keluar dalam SPM baru-baru ni. So Uthmaniyah pun kita ketepikan. We are left with 5 of them.
Yang tak pernah ditanya, Abbasiyah, Umar, tak pernah ditanya. Abbasiyah dan Umar tak pernah ditanya. And the weirdest part, Abbasiyah walaupun zaman keagungan dia, tetapi soalan mengenai Abbasiyah jarang ditanya because informasi mengenainya agak like sekerat-sekerat. You tengok dalam nota pun memang macam tu. Saya cari nota, memang Abbasiyah tak banyak. So, for this year, yang favorite tak pernah ditanya, Umar. Yang favorite tak pernah ditanya is Umar, which is soalan nombor mana ya? Bab 6. Okay, soalan nombor 3. Oh, sorry. Benda pula 3. Sorry, bukan soalan nombor 3. Mana dia? Kenapa sih? Sekejap, just hold on. Notes. Okay, notes. Ada tak saya bagi sumbangan tamad bab 6? Sekejap. Okay. Sekejap. Soalan nombor 5. Okay, I think I'm using a different notes. That's why I forgot sometimes. Okay, sekejap. Sumbangan Khalifah Umar banyak. Sumbangan Khalifah Umar banyak. Okay, dan ada satu perkara yang saya suka dekat sana, iaitu hakim dibayar gaji yang tinggi untuk mengelakkan penyelewengan tu. Okay, boleh dikaitkan dengan soalan berbentuk kebat yang berkaitan dengan negara kita, bagaimanakah negara kita boleh mengelakkan kegiatan rasuah and so on. Okay, so you boleh berikan jawapan-jawapan yang paper 1 it came out, yes. Mengenai Umar memang paper 1 came out, paper 2 tak pernah. Okay, so you can look into Khalifah Umar untuk SPM tahun ni dalam bidang pentadbiran dan ketenteraan ya. Okay, seterusnya mengenai Bani Umayyah. Soalan nombor 7, soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 7, soalan nombor 8, soalan nombor 9 dan soalan nombor 9 actually is on, it's a followed thing on the following page also. Okay, soalan nombor 9 tu. 7, 8 dan 9 mengenai Bani Umayyah. Please take note pelajar. Oh, what is warak? Warak means someone which is holy. Holy, baktiban. Macam saya. Okay, warak. Imran, walak. Okay, conjuring punya walak. Dialah. Okay. Next. Okay, so far. So, look into Bani Umayyah. Umar belum pernah ditanya, look into Umar, penting. Okay, saya nak Khalifah Umar. Okay, and then boleh tak mereka tanya mengenai Abbasiyah? I don't think so because I saw no much notes about him. Okay, no much notes about him. So in such a condition, I don't really think so. All right. Now next we are left with Baitul Hikmah. Okay, pelajar. If they want to ask about Abbasiyah, there's one thing that they can ask you. You know what or not? About their Baitul Hikmah. What is Baitul Hikmah? Pusat ilmu, betul? Kemudian mereka bentuk satu soalan berbentuk kebat, okay, yang berkaitan dengan Malaysia menjadi hub pelajaran dunia. Satu, bagaimana Malaysia boleh menjadi hub pelajaran dunia. Dua, apa yang Malaysia patut, bagaimana, lagi satu adalah kepentingannya. Okey, bagaimana Malaysia boleh menjadi hub pelajaran dunia? Bagaimana? Meningkatkan bidang pendidikan negara, okey, meningkatkan peruntukan kewangan lebih banyak kepada bidang tersebut, okey, and so on. Manakala untuk soalan yang berkaitan dengan kepentingan dia, okey, boleh meningkatkan ekonomi, boleh meningkatkan taraf pelajaran negara, okey, and so on. You can just add that on. Okey, faham tak? Okey. Boleh. Yes, Imran. Yes, Roshan. Oh, Roshan Verma, okay. Open your shit. Hey! Tunggu. Itu bab 6, hantu. Okay. Tengok. Pelajar, didn't I say? Dia ada masalah. Tak apa, saya kenalkan you dengan Neshan. Neshan, please take care of Imran.
kepada yang kenal Deshan, Imran is a different character from Puchong, Deshan is from Shah Alam. Dua individu ini kalau diketemukan mungkin ada kelahiran spesies baru. Okey, terus kepada bab 7 belajar. Okey, look into bab 7. Okey. Pertemuan tamadun. Okey, pertemuan tamadun. Okey, bab 7 ni, okey, bab 6 ada yang tanya pasal pertemuan tamadun, kesan pertemuan tamadun dunia Islam dengan dunia lain, betul? Which is under question number, which one? Which is under soalan nombor 17 dan 18. 16, 17, 18 pelajar. Okey. Okey. Soalan 16, 17, 18. Do you want to study it separately? You nak belajar benda tu secara berasing atau nak belajar sekali? Sir, saya tak faham, sir. Apa saya maksudkan? Saya tak faham. Kenapa ada yang tak faham? Like, because, sir, you see, this is from chapter 6. And then what you're talking about? Belajar, very simple. If you study bab 6, the pertemuan tamadun and the cara pertemuan and the kesan pertemuan, you will be able to answer also what is in your chapter 7 and chapter 8 together. Semuanya masuk sekali. So tak ada masalah dia. Okay, tak ada masalah. Alright. Next. Okay, kepada yang termiss soalan nombor soalan bab 6, okay, saya minta kamu labelkan soalan mengenai Bani Umayyah, Umar. Bani Umayyah and Umar. Okay, soalan mana pelajar, can you all just kepada yang dah tandakan tadi, just masukkan dalam chat. Okay, because I'll be going on straight kepada bab 7 kamu. Bab 7 adalah bab yang saya rasa tahun ni what is left is so little. Oh, Roshan, you need a break. Okay, 9.15 saya bagi break. Sekarang berapa? 9.3 minit. 9.3 minit. Okay, 9.10 sampai 9.15 saya bagi break. 5 minit. Tak boleh banyak dia, sorry. Okay. Imran say take 1 hour. Imran, sebab yang ini adalah sesi kelas yang saya ada pelajar-pelajar lain. Okay. You ingat that I will not do it. Okay. I will show. Okay. Kau jangan main-main. Okay. Now, going on. Okay, going on. Bab 7. Okay, we'll finish off bab 7. Okay, bab 7 and then you want a break, we can look into it. Okay, bab 7 dengan bab 8 kita habiskan pelajar. Bab 6 need to highlight 7, 8 and 9. Yes, Shri betul. Shri betul, you're correct. Okay, pelajar, untuk bab 6 can someone just type dan bagi tahu, okay, kepada rakan yang tak sempat tadi. Okay, please help me with that. Okay, sebab saya nak ulang balik, nak reverse and come back, it's a lot of work. Okay. Okay, bab 7. Islam di Asia Tenggara, uraikan cara Islam disebarkan, teori manakah yang paling tepat? Belajar. Look into question number 2 and 3. 2 and 3. Please. Kenapa soalan 2 and 3? Sebab soalan ni, belajar. Okay, thank you students yang share. Soalan 2 and 3. Why I say 2 and 3? Sebab cara Islam disebarkan dengan di Asia Tenggara dengan teori manakah yang paling tepat kedatangan Islam tu, okey, boleh dijadikan sebagai potential questions. Okey, sebab saya jumpa dalam beberapa kertas peperiksaan negeri. Tapi tahun ni pelajar number 1. Oh, teori kedatangan agama Islam. Okey, ambil tanah Arab saja. Ambil tanah Arab sahaja. Okey, ambil untuk tanah Arab sahaja. Jangan ambil semua. Okey. Tanah Arab saja. Alright, please don't take everything. Alright. Else than that, that chapter. Ada satu lagi yang dulu dia famous, okey. Lepas tu dia dah tak famous. Kenapa dia jadi tak famous, saya pun tak pasti. Tapi soalan nombor 5 yang mengenai kesenian Islam. Okay, mereka boleh tanya pasal kesenian Islam. Sebab seni hot. Okay, remember the standard 1, 2, 3 students yang kena belajar seni hot? Remember not? Okay, soalan yang berkaitan dengan mereka itu boleh ditanya sekali lagi. Okay, maybe mereka boleh tanya bagaimanakah minat dalam seni hot ini dapat dipupuk dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Okay, so
you can actually explain about mereka mungkin akan mendapat punca pendapatan, mereka mungkin the jenis jenis tulisan hot they won't. Darshan Ram jangan risau. Okay, they will not ask you jenis tulisan hot sebab that will be a very detailed question. They will not ask you detailed question. They will ask you questions yang boleh menarik minat. Itu adalah yang lebih penting. Okay. Alright. So that will be on chapter 7 ni. Chapter 7 again I repeat, question number 2, question number 3, question number 5. That's it. Okay. Bab 7 dengan 8 pelajar adalah bab yang agak pelik because bab 7 dah keluar banyak kali. Bab 8 sering dianaktirikan. Okay, soalan mengenai bab 8 jarang-jarang ditanya. Sejak kebelakangan ini, I don't know why they don't ask about it much. Okay, dia keluar pada tahun 2011, 2016, 2019 lah. Oh wait. Sorry. Different page. Sorry. Nota saya, tapi tulisan tak boleh baca. Cantik kan? Memang macam tu. Jawapan dia is pedagang dan ulama. Yes, betul. Okay. Okay, bab 8 pula. Okay, bab 8 pula. Okay, pelajar, the questions that you all got to look into will be, itu soalan-soalan yang tak pernah ditanya lagi ada apa? Ada soalan mana tak? Soalan yang berkaitan dengan bandingkan adat Perpati dan adat Temenggung. You saw that question? Soalan tu agak famous untuk Spotted tahun ni. If you all realize. Okay? Soalan tu agak famous. Alright? Skip bab 8. Asmah tanya nak skip bab 8 boleh tak? Okay, if you want to take the risk, I will suggest yes. You'll be like, sir, boleh ke macam tu? Tanggungjawab saya adalah untuk berikan kamu formula dan idea untuk setiap bab. Tapi pelajar, it's up to you if you want to take a risk, okay, and just like take off 1 or 2 chapters will not create much of a difference. Sebab kamu masih ada backup. 19 bab, okay, you tak belajar 2 bab, it doesn't create so much of difference. 17 bab, still you can get your A+. Itu saya boleh garanti. Okay, so jangan takut. Okay, sebab bab 8 ni dia lebih favorite untuk bahagian B, bukan bahagian A. Okay? Satish, okay Satish? Satish Oran? Dia terus gembira bila saya cakap boleh skip. Okay, going on. So what is that question lain yang kita boleh look into will be pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. I think that question after bandingkan adat Perpati dan Temenggung. Perpati is from Negeri Sembilan, Temenggung is from negeri-negeri Melayu yang lain. Okay. Terangkan pengaruh Islam dalam perniagaan, pengaruh Islam dalam institusi Kesultanan Melayu, and apakah maksud daulat. Daulat is a question that I saw in 2 or 3 papers so far. Okay, so please look into that. Okay, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka is something very important. Okay. What's the time now? 9:09. Okay, kita ada masa lagi. Sikit lagi. Okay. I think we will finish off chapter on Form 4. Okay, kita habiskan Form 4. We'll take a short break. Is that okay with you all? Because I understand. Okay, boleh nampak muka some of you all will like, okay, ada yang macam kena tolak daripada screen. You know, kena tolak daripada screen. You know, I never thought even in my dream that this will become the reality, you know. I remember masa dalam kelas physical, pelajar boleh tak you all jangan tengok phone. Tapi hari ini, pelajar tolong tengok phone. Tolong tengok screen. I hate to say this day. And I never thought that I'll be teaching in front of this camera. Saya adalah orang yang paling anti kamera. Orang yang nak tangkap gambar pun saya benci. Saya akan larikan diri. Okay? Dan hari ini, great. Sad. Okay. Untuk bab 9. Pelajar bab 9, Form 4 ya. Bab 9, Form 4. Okay. Good news. Hanya reformation saja yang belum ditanya lagi. Hanya reformation saja yang belum ditanya lagi. And Shamini is like, oh my God, that is the toughest that I don't want to answer. Okay, fine. Reformation saja yang belum ditanya lagi. Dan apa yang mereka boleh tanya? Maksud reformation and kesan reformation, okay, is there. Okay, all the answers is asked. Inform there. But if they want to ask about reformation, they can also talk to ask you all untuk membandingkan sesuatu, okay, zaman reformation dengan perjuangan orang Melayu di negara kita yang berkaitan dengan gerakan Islah. They can ask you to do that comparison, maybe. Okay, maybe. Okay, itu adalah possibility yang sangat minimum, tapi they can ask you. Sorry, sir. Can you repeat the question, sir?
Did I miss that? So can you repeat the Did I question, sir? miss that? Sekejap, Pelita. Just give me 1 minute. Bab 8. Am I at bab 8? Okay, oh no, that is bab 7. Okay, bab 8. Oh yes, Pelita, look into soalan nombor 3 also. Sorry, apakah yang dimaksudkan sebagai pendidikan formal? Bandingkan formal education and informal education. Okay, now what is the backup plan yang kamu boleh gunakan? Okay, backup plan yang kamu boleh gunakan untuk bab 9 kamu. Revolusi pertanian sudah ditanya, zaman gelap sudah ditanya, reformation belum ditanya. No, comparison reformation dengan renaissance, not really. Sebab kedua-duanya bukan zaman yang boleh dibandingkan. Okay, dia adalah zaman yang lebih kepada peralihan masa. You know, after Renaissance, Reformation telah wujud. Okay, so it's only advancement. Okay, so in such a condition, I don't really think so. Kalau mereka boleh tanya, bandingkan kedua-dua zaman itu. But the other question that I'm looking at, Abdullah, is the question yang berkaitan dengan penjelajahan dan penerokaan. Soalan nombor 8 dan 9. Yes, 8 dan 9, penjelajahan dan penerokaan. Okay, and there can be a kebat question on adakah penjelajahan dan penerokaan ini patut dipupuk dalam kalangan rakyat negara kita. Okay, and you can say yes. Kenapa? Kerana mereka akan mendapat ilmu yang lebih banyak, okay, idea yang lebih banyak untuk membangunkan negara and so on things. Okay, so please look into that. Penjelajahan dan penerokaan is the backup plan yang saya share dengan kamu. And one more, look into that last question yang berkaitan dengan revolusi perindustrian. Okay, revolusi perindustrian. No, where's revolusi perindustrian? No, that apa perkaitan revolusi perindustrian dengan pertanian? Soalan nombor 12. Soalan nombor 12. Okay? Alright. And one more thing yang cikgu nak share dengan kamu, you nampak tak soalan nombor 13, 14 dan 15 saja. You all saw that three question. Maksud imperialisme, soalan nombor 14, tujuan kedatangan kuasa barat, dan soalan 15, kesan imperialisme barat terhadap Asia Tenggara. Penjajahan, they will ask the subtopic or if it's overall. Okay, kejap. Itu yang saya tengah cerita ni. Pelajar, imperialisme is that penjajahan thing. Form 5 first chapter, betul kan? Okay. Untuk pengetahuan kamu, this nationalism imperialism game telah ditanya beberapa kali. Kalau suddenly this year they want to skip one chapter, maybe bab 1 form 5 mereka skip, like what they did in some years ago. Bab 1 tingkatan 4 mereka skip. Maybe they will skip bab 1 tingkatan 5 dan mereka tanya mengenai imperialisme daripada bab 9. Tapi jawapan dia lebih kurang sama saja. Kamu boleh gunakan jawapan yang sama. So nothing much of tough thing untuk kamu beri jawapan. Okay, maksud imperialisme masih mengenai penguasaan negara yang kuat terhadap negara yang lemah, ataupun dasar penjajahan barat untuk menguasai sesebuah negara untuk mendapatkan hasil negara, hasil bahan mentah negara. So you can actually still use the same answer, no problem on that. Okay, and then tujuan kedatangan masih sama, bahan mentah, revolusi perindustrian and so on, still the same. Not much of an issue and kesan. Okay, so that is on bab 9 pelajar. So backup plan yang tak pernah ditanya dalam SPM, reformation and that maksud imperialisme. Soalan nombor 13, 14 dan 15 belum pernah ditanya pelajar. Okay, dan last but not least, chapter 10 form 4. Chapter 10 form 4. Okay, chapter 10 form 4. Apa yang penting? Yang cikgu rasa ada chance. Soalan nombor 1, 2, the penjajahan bab 4. Okay, Darshan Ram, that penjajahan is imperialisme day. Imperialisme is that penjajahan section that we are talking about. Okay, Darshan? Darshan? Is he there? Okay, all right.
Okay, now going on to bab 10. Okay, bab 10. Okay, soalan nombor 1, ekonomi tradisional versus ekonomi dagangan. Dah lama tak ditanya. Okay, the last time dia orang tanya adalah pada tahun 2006. Okay, and after then there's no question about it. And then look into that question yang saya rasa tahun ni inilah soalan dia kind of thing. Okay, soalan yang nombor mana tahu? Soalan nombor 7, 8 dengan 9. Dia mungkin boleh menjadi satu soalan yang kompleks yang pasal essay, okay, and they will ask you a lot of keyword questions, okay, di mana mereka mungkin akan tanya kamu mengenai nyatakan faktor-faktor kemunculan bandar baharu, namakan beberapa bandar baharu yang telah wujud, okay, bandar yang kamu boleh bagi tahu Kuala Lumpur, Kelang, Taiping, Ipoh, bandar-bandar pelabuhan biji timah, okay, Pelamongan biji timah, okay, all that bandar-bandar Pelamongan biji timah, you just let them know. Teluk Intan, ini semua bandar yang berkaitan dengan Pelamongan biji timah, and then mereka akan tanya kamu mengenai faktor perkembangan dia, and then bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di negara kita, and then that terangkan faktor perkembangan pengangkutan dan perhubungan. That answer is already there. Pembinaan jalan kereta api, pengenalan motorkar, perkembangan sistem telefon, and so on. One more thing, I think, is it there? Is it there? Soalan tu boleh digabungkan dengan soalan nombor 15 saja. You nampak tak soalan nombor 15? Uraikan sistem pendidikan vernacular. Okay, yang sistem pendidikan vernacular tu, okay, pelajar, it's not a very difficult thing. They will not ask you something very difficult. Vernacular bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda, bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau bahasa Cina. Okay, you just need to tell them what is it all about. Okay, the information saya dah letak dekat sana. Okay, the information saya dah letak dekat sana. Okay, just go through very fast. Faham tak? Other than 1 and 2 is the one that I just said lah, something to do with perbandaran. Perbandaran. The previous page, pelajar, soalan nombor 1, 2, kemudian soalan nombor 7, 8, 9, dan akhir sekali soalan nombor 15. Okay? Yep, thank you Michelle. Alright, now pelajar, kita habis 10 bab. Kita ada masa lebih kurang 1 jam. Okay, 1 jam. I'm going to give you all a short break. A short break. We'll take it. How long you all need? 5 minutes? Is that short enough? 1 hour, Imran. Okay lah, 10 minutes, pelajar. We'll come back at 9:30. Okay, we'll come back at 9:30. And one more thing, kepada pelajar yang kita ada 1 minit lagi untuk 9:20. Kejap. Okay, kepada pelajar yang like, sir, sometimes I cannot catch up or my thing, saya tak dapat recall balik and so on. This is recorded. I'll share this in our group and also in, no, not in group, tak boleh. 5 jam saya rasa you akan mati. Okay, your memory will be full. Okay, dengan this your phone thing. Maybe saya akan upload dalam YouTube ke apa-apa. Okay, I'll let you know. Okay, first, yang keduanya, pelajar, yang keduanya, alright, tak apalah, lepas habis kelas. Lepas this break. Okay, take 10, 9:30, we start back.